Baik, kita mukakan, kita mula majlis kita malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashab rizal syallahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Allah Subhanahu wa taala fi ayatil ukhra, qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Kata oleh Muhammad, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya orang-orang yang menerima peringatan Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada Islamu ghariban wa sa'uru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah kepada orang yang asing. Alhamdulillah, yang mati Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau, jawatan kuasa, sidang jemaah, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Alhamdulillah, kita merafakkan tinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah taala kita dapat berkumpul dan bersama malam ini untuk program kuliah takmil minggu yang pertama dan ketiga, minggu pertama dan ketiga setiap bulan. Dan kita masih lagi dalam pembahasan berkenaan itulah bab akidah, perkara-perkara yang membatalkan syahadah ataupun perkara-perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Baik, muka surah apa tu? Ada tak? 27 kan? 27 H tu tak? Okey, 27H. Siapa yang ada kitab boleh semak. Tak ada kitab dengar sahaja. Mudah-mudahan kita dapat nampak bersama. Kun aliman aw muta'aliman aw sami'an aw muhibban wala takun khamis fatahlik. Hendaklah kamu menjadi orang yang menuntut ilmu ataupun orang yang mengajar ilmu ataupun orang yang mendengar pengajian ilmu ataupun orang yang mencintai golongan yang belajar, golongan yang mengajar, golongan yang mendengar. Jangan kamu menjadi orang yang kelima, mana tidak mencintai golongan-golongan tadi, maka kamu akan menjadi binasa. Baik. Seterusnya, perkara yang membatalkan syahadah lagi ialah menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Apa Allah Ta'ala yang telah haramkan, apa Allah Ta'ala telah halalkan dalam Quran. Jadi kita menyatakan sebaliknya. Ini juga tuan-tuan boleh membatalkan syahadah. Kenapa tuan-tuan? Kerana meminda dan menyanggah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Ta'ala sebut haram, haramlah.
Walaupun kadang-kadang dalam Quran dia tak sebut secara direct pun haram, tapi para ulama menyatakan haram. Haramlah dia. Contohnya wala taqrabu zina. Jangan kamu hampiri zina. Kan? Ayat berkenaan zina, yang antara ayatnya itulah. Itu ayat menyatakan tentang zina. Jangan hampiri zina. Ada lagi ayat berkenaan dengan zina, ini adalah pembalasan orang berzina lah. Wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atul jildah. Mi'atul jildah. Orang yang berzina, laki-laki dan perempuan, maka naklah dirotan dengan 100 kali rotan. Dia tak ada sebut haram pun situ. Tak ada sebut. Dia nyatakan pembalasan. Pembalasan orang yang berzina. Kemudian tadi ayat jangan hampiri zina. Tapi apa menyatakan benda itu haram? Para ulama lah. Ulama sepakat menyatakan benda itu haram. Jatuhlah haram. Karena ulama bukan hanya sekadar cakap-cakap macam tu saja. Mereka pun ada sumber, ada dalil, kan? Sama ada dari Quran, hadis ataupun usul fiqh dan sebagainya, kaedah-kaedah usul. Okay? Jadi akhirnya mereka menyatakan benda itu adalah haram, maka haram. Begitu juga mencuri, hukumnya haram. Begitu juga orang kata makan harta riba, haram juga. Walaupun yang sebut Al-Quran dia kata wahadallahu bai'a wa harrama riba. Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Situ dah jelas sebut wa harrama riba. Ayat berkenaan sembahyang, aqimus solah wa atuz zakah. Jadi kas sembahyang tunaikan zakat. Di situ tak ada sebut menyatakan wajib pun. Dia tak sebut wajib. Tapi siapa menyatakan wajib? Para ulama. Dikuatkan dengan dalil-dalil lain menyatakan benda itu adalah wajib. Sembahyang tu naklah pada waktu-waktunya. Inna solata kanal mu'minina inna solata kanat alal mu'minina mauqufan maktuban mauqufa. Sembahyang itu adalah kepada orang iman, itulah satu benda yang diwajibkan secara berwaktu. Secara berwaktu mesti buatlah. Tak nak kena buat. Benda yang diharamkan macam tu jugalah. Walaupun kadang-kadang tak sebut secara direct menyatakan haram, tapi setelah para ulama kata mengkaji, akhirnya menyatakan benda tu jatuhlah haram. Kan? Sesuai dengan kaedah, bila sebut tentang perintah biasanya haram. Kalau sebut tentang perintah biasanya adalah wajib. Kerana al-amru lil wajib. Bila sebut amar, perintah biasanya untuk wajib. Dan bila sebut tentang tegahan biasanya untuk haram. Biasanya untuk haram. Selama mana ada dalil menyatakan benda itu bukan haram. Baik, kemudian oleh sebab itu Allah Taala telah memberi amaran melalui firman-Nya wala taqulu lima tasifu alsinatukumul alkazib haza halalun wa haza haramun litaftaru 'ala Allahi kazib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kazib la yuflihun. Maksudnya janganlah kamu menyatakan terhadap apa-apa yang disebutkan oleh dirimu secara dusta ini halal ataupun ini haram. Jangan kamu sebut secara dusta lah ini halal atau haram untuk mengadakan pembohongan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidaklah mencapai kemenangan. Tidaklah mencapai kemenangan. Okey. Jadi kalau kita nak menyatakan benda itu halal ataupun haram, mestilah ada hujah dia. Mesti ada nasnya, itu yang paling baiklah. Kalau tidak ada hujah dan nas, sebutlah dalam kitab. Kitab mana? Kitab ni, kitab tu dan sebagainya. Bila kita sebutkan, orang pun muskil. Betul. Dia paling tidak pun mestilah ada tempat marjah, tempat rujuk kita. Atau sampai itu sebabnya pentingnya mengaji, belajar. Bila kita tak mengaji, tak belajar, jadi kita tak faham. Kita main logik akal kita aja. Benda tu halal ataupun haram. Bila orang tanya hujah, dah tahu jawab. Bila tanya hujah, mana dia kitab dia? Tak tahu. Sebab kita mengaji kitab. Kalau kita mengaji kitab, kita tahulah, okey, ini kitab ni. Kitab Mutlaq Berlain, kitab fiqh minhaji, ataupun kalau bab fiqh, apa bab fiqh? Apa kitab fiqh? Kitab Bajuri, Riyadhut Talibin, okey. Apa lagi? Iqna, Kifayatul Akhyar. Ini semua kita tak fiqh.
Kemudian bila sebut tauhid pula, kita terujuk pula kita tauhid. Contohnya Risalatul Tauhid. Lepas itu apa lagi? Kata Jawharatul Tauhid. Okey. Kemudian Al-Hasiyah Al-Bajuri, Aqidatul Awam, Hudhudi. Okey. Itu kita berkenaan dengan tauhid. Kita tasawuf pula apa dia? Yang Bidatul Bidayah Imam Ghazali. Bercerita tentang tasawuf. Okey, saya ada sumber dari mana? Bidatul Bidayah kitab Imam Ghazali. Okey. Apa itu apa lagi? Kita Sir Salikin. Kemudian apa lagi? Ihya Ulumuddin. Okey? Gitu. Maroki ataupun Muroki Ubudiyah. Itu kita tasawuf. Banyaklah kita tasawuf ni. Jadi bila sebut tu kita ada sumber. Itu paling baik. Baik, kemudian oleh itu janganlah terlalu gopoh dalam menyatakan hukum sehingga menghalalkan apa yang diharam Allah Ta'ala, dan sebaliknya, kecuali setelah nyata hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya dengan sejelas-jelasnya. Antara sifat ulama salaf dalam perkara-perkara yang tidak ada nas yang terang, mereka akan berkata, ini saya tak suka, ataupun saya tak setuju, ataupun saya benci. Okay, ini antara adab ulama dululah. Bila orang tanya tentang bab ni boleh ke tak boleh, halal ke tak halal dan sebagainya, maka dia kata, ni satu ni aku tak suka benda ni, dia kata. Ni saya tak setuju ataupun saya benci. Dia tak terus direct menyatakan benda tu halal ataupun benda tu haram lah. Tak terus direct menyatakan begitu, kecuali ada nas. Ini kalau benda-benda tu jarang jumpa lah. Kalau benda bab biasa jumpa, memang jelas halal-halal lah. Apa kita nak sendung lagi? Ni kalau orang tanya tentang bab-bab yang jarang jumpa, kan? Jarang, benda-benda nadir ni jarang jumpa ni. Kalau orang tanya satu hukum tu, okey, kalau kita tak boleh jawab, janganlah jawab. Wallahu alam lah. Nantilah aku rujuk kan. Nantilah saya tengok kitab, ataupun saya tanya dengan orang lain, dengan orang lain lebih alim daripada saya. Okey, itu antara adab kita lah. Bila orang bertanya sesuatu masalah hukum, ataupun just kita kata saya tak suka, saya tak setuju, ataupun saya benci. Mereka tidak terus menyatakan halal dan haram dalam perkara-perkara yang sama-sama, apalagi kalau kita di peringkat yang jahil. So kalau dalam bab-bab masa sama-sama ni yang tak jelas-jelas ni, so paling baik kita berdiam diri pun boleh juga. As-sukut kan, diam diri. Diam diri itu bukan makna redha, tidak. Walaupun ada kadang menyatakan as-sukut alamat ridha. Diam tu tanda redha. Tetapi dalam ada sesuatu ketika dan masanya kita perlu berdiam diri. Tak perlu nak bercakap. Sebab kalau cakap kan, kemungkinan orang akan pakai kita punya cakap tu. Orang akan pakai kita punya cakap. Apalagi kalau kita ni memang contohnya orang alim. Orang alim, ataupun kita ni mungkin orang yang diikuti oleh orang lain, orang yang ada pengikut dan sebagainya. So kalau kita cakap satu benda tu, orang akan pegang apa kita cakap. Jadi kalau kita tak tahu suatu masalah hukum, tak tahu tu secara jelas, duduk diam je lah, jangan cakap. Sebab kalau kita cakap kan, orang akan pegang cakap itu. Dia akan jaga kita cakap tu sampai ke mana-mana. Nanti kenapa kau buat macam ni? Ustaz tu cakap boleh? Kan? Ustaz tu cakap boleh? Jadi dah jadi fitnah lah, jadi satu fitnah. Okey? Jadi kalau kita tahu benda tu jelas dari segi hukumnya, dan kita ada tempat rujuk dia, kitab-kitab yang muktabar, kan? Ada kaul ulama begitu begini dan sebagainya. So kita jawablah benda tu halal ataupun benda tu haram. Kalau tak ada, tak payahlah. Ataupun kita sebut wallahu alam, Allah yang lebih tahu kan, macam tu. Baik. Kemudian mengharamkan apa yang dihalalkan dan menghalalkan apa yang diharam, Allah Taala adalah kufur. Nampak? Kalau Allah Taala dah kata benda tu halal, tiba-tiba kita haramkan. Ataupun Allah Taala menyatakan benda tu haram, kita menghalalkan. Jadi seolah-olah kita telah kufur lah. Nampak? Kita seolah menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itu sebabnya dalam bab hukum ni dia ada tiga hukum kan? Hukum ada tiga. Yang pertama halal, kedua haram, yang ketiga syubhat. Halal, haram, syubhat. Dia ada tiga tu. Halal, haram dan syubhat.
Itu daripada satu sudut lah. Daripada satu sudut lagi ada yang halal, ada yang harus, ada yang makruh. Itu salah sudut yang lain. Ni daripada sudut yang jurus satu sudut ni, sama ada halal, haram atau musyabhat. Okey? Dan kaedah Imam Syafi'i dia kata al-aslu fi syai'in al-mubahah ma lam yata'arid, selama mana tidak ada satu benda yang menyatakan ianya adalah haram. Kan? Selama tidak ada satu benda yang menyatakan dia haram, maka hukumnya halal. Itu kaedah Imam Syafi'i. Setiap hukum itu, setiap benda tu pada asalnya adalah halal, selama mana tidak ada nas menyatakan dia haram. Bila nyatakan ada haram, maka haramlah. Okey. Berbeza dengan kaedah Imam Malik. Kalau Imam Malik pula, al-aslu fi syai'in haram. Setiap hukum pada asal tu hukumnya adalah haram, selama mana tidak ada nas menyatakan dia halal. Tidak ada nas menyatakan dia halal, maka selagi itulah dia haram. Jadi ada perbezaan dari segi orang kata menyatakan suatu masalah itu sama ada halal atau haram, ataupun hukum asal je lah. Kalau Imam Syafi'i, setiap benda tu pada asalnya halal, sedangkan Imam Malik setiap benda pada asalnya adalah haram. Selama mana belum ada nas menyatakan dia halal, maka tetaplah dia haram. Berbeza dengan Imam Syafi'i, setiap hukum asal itu adalah hukumnya halal, selama mana belum ada nas menyatakan dia haram, maka jatuhlah dia halal. Okey, macam tu. Cuma dalam bab halal pun kita kena juga berhati-hati, ihtiyat, berhati-hati. Okey? Kerana ada nas menyatakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, dia kata la yablaghu abdu minal muttaqin hatta yada'a ma bihi ba'sa hazaran ma la bihi ba'sa. Seorang itu tidak sampai kepada tingkatan orang yang bertakwa kepada Allah sehingga dia meninggalkan suatu benda yang boleh kerana takut terjerumus dalam benda yang tidak boleh. Sehingga takut terjerumus dalam benda yang tidak boleh. Okey, ini sifat orang-orang yang bertakwa, dia sentiasa ihtiyat. Ihtiyat ni berhati-hatilah, ataupun ihzar, berhati-hati dalam setiap sudut perkara yang dia buat dalam dunia ini, dia sentiasa berhati. Kerana setiap benda yang kita buat akan ditulis malaikat. Malaikat menulis apa yang kita buat. Okey, setiap saat dan ketiga sentiasa diperhatikan oleh para malaikat. Baik, kemudian tuan-tuan, sementara gopoh, kita kembali pada tadi, sementara gopoh dalam kedua-dua bahagian ini sama saja. Kerana seseorang Muslim tidak harus terkeluar daripada batas-batas Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza wa Jal, dan juga Rasulnya, dengan pendapat yang dia tidak mengerti dan memahaminya. Kita tak harus terkeluar daripada batas-batasan hukum Allah Ta'ala dan Rasul dengan pendapat yang kita tak tahu dan tak faham. Sebabkan kita tak faham dia punya masalah tu, kita tiba-tiba menyatakan dia halal. Kita tak faham satu masalah itu, sedangkan kita menyatakan, tiba-tiba kita menyatakan haram. Kemudian saya cakap tadi, orang pegang kita punya cakap, orang jaja kita punya cakap, kulu-kili kan. Jadi satu fitnah lah. Jadi satu fitnah. Itu sebabnya kerana berhati-hati. Paling tidak kita jangan sebut tu halal tu haram. Menyatakan benda tu tak boleh, macam itulah. Tak boleh dan saya tak suka lah buat benda tu. Ataupun kita kata benda tu boleh. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran dia, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi, janganlah kamu mendahului umat Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha samiun alim, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Tuan-tuan, di ayat surah Hujurat ni, ayat ini sebut pada kita ayat ini sebut pada kita apa saja benda-benda yang telah diputuskan oleh Allah Ta'ala dan Rasul, kita tidak boleh mendahului benda dia. Tak boleh mendahului hukum itu. Kalau Nabi dah kata halal, halal lah. Yang kita pergi dahului Nabi itu kenapa? Tiba-tiba kita menyatakan haram. Jadi mendahului Nabi lah, ataupun mendahului Allah Ta'ala, mendahului Allah Ta'ala ataupun Rasul. La tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi.
Okey. Macam tu. Asal daripada tafsiran ayat ini, satu kalau tuan-tuan lihat tentang asbabun nuzul, sebab turun ayat. Okey. Sebab turun ayat ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi rasulihi, ini ayat berkenaan dengan kisah, kalau tak silap saya, Sayyidina Abu Bakar ataupun Sayyidina Umar. Okey, satu hari tuan-tuan ada beberapa kumpulan orang daripada kumpulan Bani Tamim. Ada kumpulan lelaki Arab daripada keturunan Bani Tamim datang untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi berehat-rehat dalam rumah baginda Rasulullah bersama isteri baginda. Okey. Kemudian tiba-tiba ada sahabat, kata silap Umar ataupun Sayyidina Abu Bakar, kata memotong ataupun mendahului Nabi dalam bab itu. Dia pergi ke pintu rumah Nabi dan kata bercakap-cakap ataupun menegur sahabat-sahabat yang daripada, sebab orang golongan Bani Tamim ini dia agak kasar sikit lah. Kasar sikit bila dia cakap tu macam oi Muhammad kan, macam tu kan, dia panggil dengan kasar lah. Dia cakap tu kasar, bila panggil nama Nabi tu kasar. Macam tu. Jadi Abu Bakar dan Umar pun pergilah ke pintu rumah baginda dan menegurlah, orang kata, golongan-golongan Bani Tamim tadi yang datanglah untuk mengunjungi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadilah. Dia asal mereka tu tujuan nak jumpa Nabi. Tapi bila cakap kasar-kasar ni, sahabat pun ada yang pergi situ tegurlah. Sehinggalah turun ayat tadi, turun ayat berkenaan tadilah. Dan ada pula menyatakan bahawa berkenaan dengan, kata asalnya guru Bani Tamim ni nak tanya Nabi berkenaan dengan masalah pelantikan pemimpin. Pelantikan pemimpin, siapakah di kalangan kami ini yang layak untuk dijadikan sebagai pemimpin? Masa tu Nabi berehat dalam rumah. Jadi Abu Bakar atau Umar, tersilap saya, jadi dia pergi ke pintu untuk menyekat mereka itu tadi, lalu memberikan kata putus berkenaan dengan masalah mereka tentang pemimpin, siapa yang perlu mereka lantik. Maka turun ayat menegur dengan sikap sahabat tadi. Sepatutnya mereka tidak boleh mendahului Allah Ta'ala dan Rasul dia. Biarlah orang kata Rasulullah ataupun Allah Ta'ala memutuskan dulu siapakah pemimpin yang sepatutnya mereka lantik. Macam itulah. Itu dalam bab kepemimpinan begitulah. Apalagi dalam bab lain ni. Apa saja kalau Allah Ta'ala dah putuskan halal atau haram, so kita ikut. Janganlah kita mendahului Allah Ta'ala dan Rasulnya. Baik, kemudian antara perkara lain yang boleh membatalkan syahadah kita, iaitulah tidak beriman dengan nas-nas Quran dan as-sunnah adalah juga membatalkan ikrar dua kalimah syahadat. Firman Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata apatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yarudduna ila asyaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Maksudnya, apa tu minuna bi ba'dil kitab? Apakah kamu beriman dengan setengah daripada kitab Taurat? Itu juga Quran. Dan kamu kufur dengan setengah yang lain, wa taquluna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tidak ada balasan bagi mereka yang melakukan demikian itu daripada kamu, melainkan akan membawa kerugian hidup di dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddin azab, dan pada hari kiamat besok kamu akan dipulangkan kepada tempat yang penuh dengan azab, asyaddul azab. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Ta'ala tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah Ta'ala tak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini ayat berkenaan dengan kata gesaan kepada kita, jangan kita beriman sebahagian kitab sedangkan kita tak beriman sebahagian lain. Ataupun jangan kamu tu beriman pada sebahagian isi kitab, sebahagian isi kitab lagi kamu tinggalkan. Tak boleh. Kalau nak pakai keseluruhan kitab. Kecuali ayat-ayat yang telah pun Allah Ta'ala mansuhkan. Kerana dalam Quran pun ada ayat-ayat telah dimansuhkan. Bila ayat telah pun dinasih ataupun dimansuhkan, kita tak perlu nak pakai ayat itu. Kita pakai ayat yang memansuhkan ayat itu, memansuhkan ayat tersebut. Okey?
Contohnya orang kata dalam Quran disebut barang siapa yang telah pun kematian diceraikan oleh suaminya, maka naklah dia beriddah selama setahun. Telah beriddah selama setahun. Barang siapa yang telah pun diceraikan oleh suaminya, maka naklah beriddah selama setahun. Ayat itu telah pun dinasahkan, dibatalkan dengan ayat lain. Barang siapa yang telah pun diceraikan, maka naklah dia orang kata beriddah selama 3 kali suci. Salah satu kuruk 3 kali suci. Apa tak? Ayat yang sama yang terdapat dalam Quran. Jadi mana-mana ayat telah dimasukkan, tak perlulah kita pakai lagi. Kita hanya pakai ayat yang telah memasukkan ayat tersebut saja. Kita ingat dengan ayat berkenaan dengan kiblat. Ayat berkenaan dengan kiblat. Sebelum daripada diarahkan supaya menghadap kepada Masjidil Haram, jadi para sahabat dan juga Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian bila ada turun ayat dalam Quran menyatakan fawalli wajhaka Masjidil Haram, maka palinglah muka kamu ke Masjidil Haram. Lalu mereka berpaling ke Masjidil Haram. Nampak tak? Jadi dalam Quran ada ayat yang telah dinasih dan dimasukkan. Jadi mana ayat telah dibatalkan, tak perlu lagi kita gunakan. Kita pakai ayat yang telah membatalkan ayat tersebut. Okey? Jadi bukan itu yang dimaksudkan. Bukan itu yang dimaksudkan tentang ayat nasih mansuh batal dan sebagainya. Tapi yang dimaksudkan ini ialah ayat-ayat yang masih lagi berkuat kuasa. Ayat-ayat masih berkuat kuasa kita tak boleh nak batalkan. Kita kena gunakan. Okey? Cerita ayat berkenaan zina, orang yang merompak, mencuri dan sebagainya, ayat itu masih berkuat kuasa lagi. Belum lagi dibatalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum itu bila tak batal, kan, kita tak boleh meninggalkan ayat tersebut. Tak nak kita sebaik mungkin kita melaksanakan ayat-ayat. Apakah kehendak ayat tersebut? Kalau contohnya orang yang telah berzina, maka naklah diratan 100 kali rotan. Kalau orang yang mencuri, maka naklah dipotong tangan dia. Jangan, kalau orang yang mencuri itu kan orang yang ada jawatan, ada kuasa, kan, maka kita menghindarkan, kita tak nak potong tangan dia. Sedangkan orang-orang yang miskin kalau mencuri maka dipotong tangan dia. Itu yang dimaksudkan tu. Apa tu? Minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kenapa kamu beriman dengan sebahagian kitab sedangkan meninggalkan sebahagian isi kitab yang lain? Itu maksud dia. Kan? Kadang pada zaman Nabi SAW ada seorang perempuan telah pun mencuri. Ada seorang perempuan telah mencuri yang sampai pada tahap, pada had potong tangan. Potong tangan. Jadi di kalangan kabilah perempuan tadi telah melantik seorang lelaki untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW supaya Nabi jangan menghukum perempuan tadi dengan potong tangan. Jangan menghukum perempuan tadi dengan potong tangan. Okey? Dia tujuannya macam nak pujuk Nabi lah. Jangan pujuk Nabi, janganlah laksanakan, malulah kan perempuan, janganlah laksana dia. Tapi Nabi tetap kata, aku tetap akan melaksanakan hukuman tersebut. Maka Nabi SAW berkata, lau kanat Fatimah sarakat la yaqta' yadaha. Wallahi, demi Allah, kalau seandainya Fatimah binti Abdullah itu mencuri, nasihat aku akan potong tangan dia. Segala seandainya Fatimah tu anak Nabi itu mencuri, maka aku akan potong tangan dia. Nampak? Jadi orang Yahudi, ada menyatakan orang Yahudi, ada menyatakan bukan orang Yahudi tapi satu kabilah Arab yang cuba memujuk Nabi supaya jangan laksanakan tersebut. Ayat tersebutlah. Tapi sebabkan ialah benda tu memang hukum Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tak nak mestilah laksanakan hukuman tersebut. Macam tu. Baik, kemudian Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amraini lan tadullu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu rasulih. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lama, selama mana kamu masih berpegang dengan keduanya. Kitabullah wa sunnatu rasulih. Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi. Kan, ataupun hadis-hadis berkenaan Nabi. Apa makna sunnah tu, apa makna hadis? Kan, hadis atau sunnah ni benda yang samalah. Kan, maksud hadis atau sunnah ialah perbuatan ataupun perkataan Nabi, pengakuan Nabi
Kan pengakuan Nabi yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan, perkataan ataupun percakapan Nabi. Diam Nabi pun termasuk dalam sunnah jugalah. Diam Nabi termasuk juga. Pengakuan Nabi termasuk dalam sunnah. Percakapan Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi itu merupakan sunnah Nabi. Kan? Diam Nabi pun sunnah. Contohnya para sahabat tanya dengan Nabi tentang masalah hukum, contohnya makan dog ke ataupun benda-benda yang makruh ni lah. Kadang-kadang Nabi kata, Nabi diam je, Nabi tak jawab pun. Nampak? Nabi diam tu menyatakan benda tu boleh makan, tetapi Nabi tak makan lah. Nabi tak makan, jadi sahabat ada yang makan. Jadi diam tu pun merupakan, jadi boleh menjadi satu hujah lah hukum. Para ulama juga, para ulama pun tuan, kalau ada, mereka pun ada satu istilah untuk para ulama ni, namanya ijma' sukuti. Ijma' sukuti. Apa makna ijma' sukuti? Kesepakatan di para ulama tetapi dalam konteks mereka tu diam. Dalam konteks mereka tu diam. Itu nama ijma' sukuti. Bila dipakai suatu masalah tuan, di kalangan para ulama tadi masing-masing tak keluarkan fatwa. Masing-masing tak keluarkan fatwa, masing-masing tak cakap pun. Tapi mereka diam. Itu namanya ijma' sukuti. Contohnya dalam kawasan itu ada 10 orang ulama. Kemudian ada orang memakai suatu masalah hukum. Di kalangan 10 orang ulama tadi semuanya diam. Ataupun seorang saja yang bercakap, yang lain itu semua diam. Ini pun dinamakan sebagai ijma' sukuti. Sukuti mana diam, mana setuju dalam konteks mereka itu diam. Konteks mereka diam. Seorang pun tak bagi ulasan ataupun seorang saja bagi ulasan, yang lain itu semua diam. Itu namanya ijma' sukuti lah. Baik, kemudian antara perkara yang membatalkan syahadah itu ialah mempercayai wala'. Wala' mana kepimpinan kepada orang kafir dan orang munafik, tuan-tuan. Okey. Antara perkara yang boleh batal syahadah kita, tuan-tuan, ialah kita memberikan kepimpinan ataupun wala' kepada orang kafir dan munafik. Nauzubillah min zalik, tuan-tuan. Itu yang bahaya tu. Itu yang bahaya, tuan-tuan. Nembuje Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu lazina takhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal lazina utul kitab min qablikum wal kuffaru awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Suratul Maidah ayat 57. Maksudnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, la tattakhizu allazina takhadhu dinakum, janganlah kamu mengambil orang-orang yang mengambil agama kamu itu sebagai main-main, guru senda ataupun main-main ataupun menejekkan. Minal ladzina utul kitaba min qablikum, daripada kalangan orang yang berikan kitab sebelum kamu. Wal kufar, dan orang-orang kafir. Apa yang kita jangan ambil, jangan jadikan aulia, pemimpin. Jangan kamu jadikan mereka itu pemimpin. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, in kuntum mu'minin, jikalau kamu termasuk orang yang beriman kepada Allah. Banyak di kalangan kita kadang-kadang terlampau ekstrim kan, ekstrim ataupun masalah politik, disebabkan politik kadang-kadang kita melantik orang tak betul. Kita melantik orang benci pada Islam. Sebelum dilantik dijanji macam-macam. Sebelum nanti dia jadi macam-macam. Akan dibagi itulah, bagi inilah, Islam terbela lah, macam-macam lah. Tapi bila dah lantik, tuan-tuan, tengoklah keadaan macam mana. Kan? Islam dipelekehkan, Islam dihina, Islam diganyang, macam-macam lagi lah. Setiap hari, tuan-tuan, dalam media masa tu tengoklah tu. Okay? Jadi sekarang ni kita tengok orang Islam pun dah bersatu lah. Penyatuan ummah bagus tu. Penyatuan ummah kan. Islam ni daripada dulu tu. Kan bercakap tak habis, cakap je kan, siang malam pagi petang bercakap. Jadi bila keadaan macam ni, tuan, tengok orang Islam pun dah bersatu, baguslah tu. Satu orang kata permulaan yang sangat baiklah. Sebab kalau tak bersatu memang Islam ni teruklah, tuan, teruk kalau tak bersatu. Setiap hari di bantai kita ni, siang malam pagi petang di bantai kita. Ada. Bila dah bersatu tu, tak berani je lah. Masalah kadang-kadang kalau kita ni ya ada yang bersekongkol dengan orang
orang munafik, orang-orang kafir dan sebagainya, sombonglah mereka. Untuk nak hina Islam tu balik. Tu na'udzubillah min zalik. Kemudian Allah Ta'ala sebut Al-Quran, basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima allazina takhazuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izzah fa inna izzatillahi jami'a. Maksudnya beritahulah kepada orang munafik itu bahawa mereka akan mendapat seksa yang pedih, iaitu orang-orang yang mengambil orang kafir menjadi teman penolong dengan meninggalkan orang yang beriman. Mereka mengambil orang kafir menjadi teman penolong dengan meninggalkan orang yang beriman. Apakah mereka mencari kemuliaan di sisi orang kafir? Maka sesungguhnya semua kemuliaan itu punya Allah Ta'ala. Kita mencari bantuan pertolongan orang kafir boleh. Boleh, di satu sudut boleh kita minta bantuan para kafir. Tapi jangan sampai besok orang kafir itu pijak kepala kita. Itu yang tak boleh. Itu tak boleh. Sebab Nabi pun dalam peristiwa hijrah pun, Nabi membantu meminta bantuan seorang lelaki namanya Abdullah bin Uraiqat. Ingat tak? Uraiqat ataupun Uraiqat. Abdullah bin Uraiqat dia kafir. Dia kafir. Dia ni membantu Nabi sebagai penunjuk jalan menuju ke Madinah. Betul tak? So mana dalam konteks meminta bantuan orang kafir tak ada masalah. Tapi jangan sampai orang kafir itu pijak kepala kita. Itu yang tak boleh. Itu yang tak boleh. Dah pijak kepala kita tuan-tuan, pagar rajak itu. Apalagi kalau dia contohnya dia pula majoriti, kita pula minoriti, kan? Dan mereka ni ada agenda-agenda tertentu pula. Dia ada agenda dia. Bila ada agenda tertentu, habislah orang Islam ni. Memang dia musuh Islam tu. Dia ganjang Islam ni habis. Betul tak? Tapi kalau dia tak ada agenda politik, tak apa. Macam Abdullah Uraiqat tu, dia apa dia agenda tak ada. Dia tak ada. Dia hanya nak bantu Nabi untuk pergi berhijrah aja. Lepas tu habislah, tak ada apa lagi kan. Suka-suka tu saja. Tapi masalahnya dalam konteks apa yang berlaku sekarang ni, kita lihat orang kafir dah naik kepala kita, dia pijak kita. Macam mana keadaan tu? Kalau kita tak bersuara, habislah. Silat-silat bulan tu habislah. Masjid ni kita nak azan pun tak boleh dah. Nak azan masjid pun tak ada bagi dah. So parahlah je. Kalau orang kafir lah dah berkuasa, kita nak azan pun tak boleh. Dia kata mengganggu kan, mengganggu orang tengah tidur, tengah berehat. Itu semualah tu. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, la yattakhizul mu'minina kafirina awliya min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhazzirukumullahu nafsah wa inallahil masir. Maksudnya la yattakhizul mu'minina kafirina awliya, janganlah orang-orang yang beriman melantik orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang yang beriman. Orang yang beriman ada, tetapi mereka meninggalkan orang beriman, ambil dua orang kafir. Ambil orang kafir kan, untuk menjadi pemimpin mereka. Itu yang susah tu. Walaupun ialah pada asalnya niat mereka ni contohnya untuk contohnya menjatuhkan kerajaan yang zalim lah. Contohlah mereka nak menjatuhkan kerajaan zalim, jadi mereka berpakat orang kafir. Tapi masalahnya bila dah zalim dah jatuh, contohlah zalim dah jatuh, naiklah dia pula naik, jadi orang kafir tu kuasai dia pula. Itu yang parah tu. Jadi nak bercakap sikit pun tentang Islam dah tak boleh. Kan? Takut-takut nanti besok macam-macam lah isu sensitif yang akan berlaku kepada umat Islam. Tak boleh azan lah, kan? Apa saja berkesekatan dengan Islam ni dia sekat. Apa semua orang Islam ni dah sekat lah. Habislah. Dah sekat habislah tu kan. Terlalu apa? Silap-silap imam pun tak dapat lawan dah. Silap-silap imam saja pun tak dapat lawan kita. Tak ada lawan ke? Bila pun tak ada lawan. Habis semua tak ada lawan. Peruntukan dengan masjid surau semua dah tak dapat dah. Parahlah je, tak dapat lah duit. Tu ya, Islam tu penting, kena jaga Islam. Islam tu kenapa? Kena jaga baik. Islam adalah agama persekutuan. Kan semua dalam perlembagaan negara tu, Islam adalah agama persekutuan.
Kan, akan tetapi agama-agama yang lain boleh diamalkan secara baik dalam negara Islam. Boleh diamalkan lah. Tapi kalau orang kafir dah memerintah, dia boleh tukar perlembagaan tu. Dah agama lain pula, agama persekutuan. Agama Islam pula dia kata tak boleh diamalkan. Parah je. Sekarang ni apa yang kita nampak dalam perlembagaan tu kan, Islam adalah agama persekutuan. Sedangkan agama-agama lain boleh diamalkan di dalam negara Malaysia ini. Boleh diamalkan. Dan benda itu boleh ditukar pula. Kan, kalau orang kafir bermenaik, dia boleh tukar perlembagaan tu. Kerana mereka majoriti. Bila majoriti boleh tukar. Jadi agama lain pula agama persekutuan. Dan agama Islam tak boleh diamalkan secara bebas. Boleh berlaku kan? Tak mustahil. Baik, seterusnya tuan-tuan, maksudnya janganlah orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali, pemimpin, pelindung, penolong, teman akrab dengan meninggalkan orang mukmin. Sesiapa yang berbuat demikian, nescaya lepaslah dia diri pada Allah Taala, kecuali kerana taqiyah. Apa makna taqiyah? Helah memelihara diri daripada sesuatu yang ditakuti daripada mereka. Dan Allah Ta'ala memperingatkan kita terhadap dirinya, sesaan dia, dan hanyalah kepada Allah Ta'ala juga tempat kita kembali. Nampak tak? Kita hanya boleh meminta bantuan orang kafir itu dengan tujuan untuk helah. Helah tu boleh lah, helah tadi. Helah melihara diri. Ataupun contohnya dia nak bunuh kita, orang kafir nak bunuh kita, kita helah lah. Macam Nabi pernah nak dibunuh orang kafir kan. Ketika Nabi tengah duduk-duduk satu hari dalam satu peperangan, tiba-tiba orang kafir datang. Ada seorang lelaki datang, dia ambil pedang Nabi, dia nak unus pedang Nabi. Okey. Jadi para sahabat pun orang kata terperanjat ke dalam tadi. Nabi tu masa tengah duduk rehat, tiba-tiba seorang lelaki kafir kan, dia ambil rampas pedang Nabi dan dihunus pada Rasulullah SAW. Dia kata pada Nabi kata, Ya Muhammad, siapa yang akan menyelamatkan kau? Maka Nabi kata, Allah yang akan selamatkan. Dengan tak semena-mena tuan-tuan, pedang yang dipegang tu jatuh bawah. Jatuh pedang tu ke tanah. Maka Nabi pun ambil pedang tadi, dihunuskan pula pada lelaki kafir tadi. Sekarang ini siapa pula yang akan menyelamatkan kau? Nampak? Sekarang ni siapa pula yang akan menyelamatkan kau? Maka lelaki itu kata, engkau ya Muhammad yang akan menyelamatkan aku. Engkau ya Muhammad akan menyelamatkan aku. Maka Nabi berkata, naklah kamu, boleh tak kamu bersyahadah? Masuk Islam je. Dia tak nak Islam. Lepas tu Nabi bebaskan dia. Tak adalah Nabi bunuh. Kan? Kalau ikutkan boleh bunuh je kan, macam tu. Bahaya kan kadang macam tu. Tapi dia minta maaf dan dia terus Nabi benarkan dia pergilah macam tu. Baik. So maknanya orang Islam ni kan, apa saja perhubungan yang kita buat pada orang kafir, mestilah Allah Taala Rasul kena di atas. Allah Taala Rasul mesti di atas. Tak salah kita jalinkan hubungan. Kan? Kita menjalinkan hubungan dengan negara kafir kan boleh. Contohnya berkongsi tentang teknologi. Kan kata membuang hubungan diplomatik kan. Hubungan diplomatik internasional dengan Jepun ke, dengan Korea ke, dengan China dan sebagainya. Kan? Hanya semata-mata nak berkongsi teknologi. Tak ada masalah. Kongsi teknologi. Tapi jangan ada orang kafir tadi ada niat-niat tertentu. Contohnya nak rampas negara kita dan sebagainya, nak serang kita dan sebagainya. Kalau dalam konteks macam tu, kita tak boleh lah menjadikan hubungan dengan mereka lagi. Kenalah memutuskan hubungan dengan mereka. Baik. Kemudian jelaslah bahawa tuan-tuan, ayat tersebut di atas tidak membenarkan orang yang beriman meredoi kepimpinan orang kafir. Kita tak boleh redha dengan pihak kafir ni. Apalagi kalau jenis kafir-kafir yang benci dengan Islam. Dia ada agenda tu pada Islam. Memang tak boleh lah. Kalau kita sengaja berpakat dengan mereka, habislah jaya kan.
Kita dihina kalau jadinya. Kita dihina kan, dipelekehkan je tu. Walaupun dibenarkan pada masa takut apabila orang kafir menguasai negeri Islam, tetapi kebenaran tersebut hanya pada lahirnya sahaja. Dan sesungguhnya terbatallah syahadah kalau sekira hatinya redha walaupun dalam keadaan takut. Kalau hatinya redha pada orang kafir ni, kan, disebabkan orang kafir menguasai negara, kita redha dengan dia. Kita pula jadi tali barut pula. Pernah kan tengok tali barut? Pernah tak dulu kita cerita, tengok ada cerita Piramli tak? Kisah Sarjan apa tu? Sarjan Hasan. Kan ada lelaki tu, siapa nama lelaki tu? Yang menjadi tali barut. Apa nama dia? Komeng. Ya, tali barut kepada orang tentera Jepun tu lah. Tali barut pada tentera Jepun tu. Yang nak kahwin dengan Saidiah tu kan. Nak kahwin dengan Saidiah tu. Piramli masuk hutan. Tahu tak? Siapa nama tu kan? Bujang ke apa? Bujang. Tak? Tu bahaya tu. Bahaya. Bila mana orang kafir datang kuasai Malaysia ini, dia pula bersekongkol dengan orang tu. Kalau jumpa tu tembak je lah. Payah benar kan? Ini semua pengkhianat tak boleh pakai. Dia ambil kesempatan disebabkan oleh keadaan Islam ni dah susah, kan, dikuasai oleh kafir, dia pula ambil kesempatan berpakat dengan orang tu pula. Bila Jepun dah serenda, dah kalah, semua orang kejar dia, ke kampung lah, kabut lagi. Jadi menurut riwayat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahawa taqiyah itu hanya pada lahirnya sahaja, tetapi hati tidak redha. Itu maksud taqiyah tadi, helah saja. Helah untuk melihara diri supaya jangan dibunuh ke diseksa dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama dia tetap tak redha dengan kafir tadilah, yang menguasai akan diri dia. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situlah. Okey. Akan datang kita sambung lagi membatalkan syahadah bila melakukan ibadah yang lain. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'un. Saya buka persoalan kalau ada persoalan. Ada? Tak ada? Okey, tak ada, selesai pengajian itu, insyaAllah akan datang kita semua lagi 2 minggu lagi lah, insyaAllah 2 minggu akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'lum taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Ya Fatah ya Alim, nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala al-arifin. Allahumma faqina fid-din, Allahumma faqina fid-din. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yahsha' wa min du'ain mustajaba laha ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Boleh tekan? Finish. Finish.